Boleh dengar Baik, boleh dengar. Alhamdulillah. Tuan-tuan berhormati Allah Ta'ala, memang hari ini kita berada dalam satu suasana yang cukup kita kata gangguan banyak sangat gangguan ni kan. Sentiasa kita minta pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, alhamdulillah. Jadi kita sambung. Baru sebut kepentingan kesyaitanan negara kan. Malaysia minta maaf kan. Terus tak ada suara. Terus signal putus. Signal tak ada. Suara tak ada. Doakanlah yang terbaik insya-Allah. Baik, tuan-tuan mata Allah, nak sambung sikit. Jadi sekira akta ini diluluskan, maka pada masa itu legal human right hak-hak asasi manusia yang sepatutnya not guilty until proven guilty. Not guilty until proven guilty tak ada dah. Jadi kamu ni kena buktikan yang seseorang itu dia sakit. Ambil blood test dia, ambil apa, buktikan, barulah kita kata dia boleh jadi boleh kita katakan sakit. Ini tak, syak aja. Jadi dia ada niat jahat. Mereka ada niat jahat ni. Akta ni dia terdedah kepada corruption, dia terdedah kepada penganiayaan, penzaliman. Kalau saya dan NGO yang lain tidak dedahkan perkara ni, dah lulus dengan mudah aja. Mudah aja. Semua orang akan tengok, oh bagus. Baik. Jadi medical tyranny, kezaliman medical, no human right. Mana hak kita nak tahu sihat tak sihat? Kan? Akta 342 dengan keadaan asymptomatic spread. Satu penularan dikata COVID-19 ni dikata adalah dia menyebar tanpa ada gejala, tak ada gejala dia kata. Inilah dia. Dulu kita kata kenapa dia sakit tapi tak ada gejala? Sekarang ni sakit dia tak ada gejala tapi dia sakit juga. Inilah dia. Ini semua ke arah Akta 342 ni. Kenapa sekarang ni tak ada gejala pun, batuk tak ada, sesama tak ada, sakit tekak tak ada. Boleh ini disyaki. Kenapa? Sekarang ni penyakit yang tidak ada simptom. Bismillah. Alhamdulillah. Tak ada simptom. Semua tak ada simptom. Inilah akta ni lah dia nak buat. Dan akta ni bukan hanya di negara kita sahaja. Akta ni bukan hanya negara kita, satu dunia, negara-negara lain pun sama. Jadi maknanya yang syaitan tu bukan bersifat Malaysia. Kita ingat DJ je syaitan dekat sini. Bukan DJ catat dekat DJ DJ. D dan dia sambunglah dua tu kan. Jadi kita kata bukan Malaysia je, satu dunia. Akta ni berjalan satu dunia. Jadi sebab tu nak sebut kat sini, dia adalah merupakan satu akta yang hanya dengan sebab asymptomatic spread. Kalau seseorang tak ada gejala, tak ada simptom-simptom, tetapi dia dikatakan sakit. Deemed to be sick unless proven not sick. Jadi secara umumnya, ringkasannya sebut sini, amendment, pindaan Akta 342, you are suspected to be sick. Kamu ni disyaki aja sebagai orang sakit and can be put under quarantine for undetermined period. Boleh diletakkan di dalam pengasingan dalam keadaan tidak ditentukan, tak ditetapkan berapa lama. Jadi kita nampak kat sini bagaimana keadaan yang berlaku pada hari ini. Inilah dia yang akan berlaku. Sebab tu tuan-tuan, saya nak sebut sini, Allah gambarkan dalam ayat yang saya bacakan tadi itu, memang mereka ni nak sentiasa menghancurkan, merancang perancangan jahat. Saya nak cerita sikitlah. Sebab tu tuan-tuan, hari ni ada pilihan raya PRN. PRN di Johor. PRN lepas ni di mana-mana. Dan mungkin bulan 7 ni ada PRU pula. PRU pula tuan-tuan. Maka kita beritahu dengan ahli parlimen, kita beritahu dengan orang yang nak bertanding don ni,
Jangan kamu menganiaya rakyat. Jangan kamu sombong, buli rakyat. Buli ni akan buli lah ni. Hari ni kita tengok kadang-kadang keluar dekat dalam Facebook, dalam YouTube ke apa ke, kan viral video budak-budak membuli kawan-kawannya di asrama, dipukul, ditendang, disepak, ditumbuk, dipijak. Budak seorang ni duduk dalam asrama, dikelilingi oleh senior dia ataupun kawan-kawan dia. Kemudian budak tu ditumbuk, budak tu dihenyak, dilempang, disepak, dipijak. Kan, tak cukup dengan itu, dimaki, dicaci. Budak tu diam je. Kena tumbuk, bum, kena tumbuk cerita diam je. Tak boleh buat apa-apa. Kenapa tak boleh cakap cikgu? Cikgu pula sokong dengan yang tukang tumbuk tadi. Tuan-tuan dan puan Allah, inilah pembulian yang kita nampak di asrama. Ni orang yang kaki buli kat asrama ni sekarang dah jadi menteri. Dah jadi menteri dah. Dah jadi DG dah. Sekolah kat Singapura. Sekolah United Nations dekat Singapura. Dia nak jadi buli dah. Dia dah sebut, kita akan menyusahkan mereka yang tak ni. Kita akan menyusahkan. Inilah Akta 342 ni. Inilah Akta 342 ni. Ni tuan-tuan rahmati Allah, dah jadi ni orang buli lah, pembuli ni. Kita tengok, kesian budak ni kena pukul dekat asrama. Kena pukul, kena tembak, kena tumbuk, kena apa, kena henyak. Ada yang cedera, ada yang cedera parah, ada yang mati pun ada. Kena buli di asrama. Kena buli di asrama. Mati pun ada. Hari ini kita membiarkan mereka mengeluarkan sesuatu yang boleh membuli rakyat. Buli rakyat, tunjuk tonyo. Engkau nak cakap apa? Engkau NGO je. Ni NGO yang kerdil kita ni, tak ada apa-apa kan. Ini menteri pun dia boleh kata. Agong pun besok dia boleh tonyo je muka Agong. Engkau nak cakap apa? Agong, dia kata itu kan. Dia boleh tahan, dia boleh kuarantin kan. Dengan akta tersebut. Dengan akta tersebut. Dia boleh kuarantin kan. Dia boleh jail. Tak adalah jail duduk penjara, tapi duduk asing lah. Tuan-tuan dan Allah, saya mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala mendengar rintihan rakyat. Mudah-mudahan ya Allah, janganlah jadikan kelemahan kami, dosa kami, keaiban kami menjadikan kami lebih teruk daripada yang sebelumnya. Kita minta ke Allah, nombor satu. Nombor kedua, tuan-tuan, saya mohon kepada tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama kita bekerja sama. Sama-sama kita bangkit. Bila nak bangkit ni? Nanti bila keluar arahan-arahan, kita bangkitlah. Sekarang belum lagi. Nak bangkit macam mana? Kita bangkit cara aman. Ikut perlembagaan, ikut undang-undang. Kita orang ikut perlembagaan, kita ikut undang-undang. Jangan pula pukul orang, pukul sana, pukul sini. Jangan. Kita tunjukkan civilized. Tamadun kita. Kita tengokkan tamadun, tunjukkan akhlak kita dengan penuh kebaikan. Kita memohon kepada MP yang ada. Kita cakap, wahai MP yang ada, sekiranya berlaku penganiayaan ini, maka kami tidak akan undi kamu. Kami tidak akan undi kamu. Cakap macam itu je lah. Dia bila rakyat tak nak undi, dia takut lah. Pergi cakap dengan MP masing-masing. Pergi cakap dengan Dun masing-masing. Jumpa ni, tak kira lah parti Islam ke, parti tak Islam ke, parti komunis ke, parti kebangsaan ke, tak kira parti apa pun. Kalau kamu bersama dengan Akta 342 ini, maka kamu akan dapati rakyat membuang kamu dalam sampah. Tak guna mewakili rakyat kalau apa yang ada pada rakyat hari ini, penderitaan rakyat, kesusahan rakyat, kita tidak ambil apa-apa tindakan. Ikut sahaja apa yang nak dikendaki oleh para pengkhianat yang durjana. Pengkhianat yang durjana. Ikut sahaja. Kenapa? Kalau tidak nanti kerajaan gegar. Kerajaan jatuh. Kerajaan jatuh, kita tak boleh jadi menteri. Kerajaan jatuh, kita tak boleh pegang apa-apa. Ikut sahaja.
Ikut sahaja. Kan? Sekarang ni tuan-tuan, saya dapat tahu juga bagaimana keadaan. Bukan sahaja mereka menguasai, kan, apa yang kita nampak, tapi mereka menguasai juga dengan duit. Mereka menguasai dengan duit, tuan-tuan. Bayar sana, bayar sini, juta-juta bagi, bukan sikit-sikit. Dan mereka tahu mereka akan kalah, maka mereka nak ambil semaksimal mungkin juta-juta daripada wang rakyat. 5 bilion duit kuan. Kan, mana detail dia? Ni tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu jangan sampai kita panggil Kementerian Kesyaitanan Malaysia. Kalau kita dah boleh panggil Kementerian Kesyaitanan Malaysia, maka itu doa daripada rakyat. Dan insya-Allah doa itu akan membawa satu perkara yang buruk kepada mereka, keluarga mereka, kehidupan mereka. Kerana rakyat yang dizalimi, doanya tidak ada hijab. Tidak ada hijab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada hijab. Jadi sebab itu saya menyeru kepada tuan-tuan guru kita, tuan guru yang menjadi menteri, tengok semula akta ni. Dan saya menyeru kepada semua bangsa, kaum, tak kira kaum Cina ke, India ke, Melayu ke, tak kira siapa, semuanya akan terlibat dengan Akta 342 ni. Pindaan yang kejam. Sekiranya diluluskan, pindaan yang kejam. Dan sekiranya kita bersama dengan mereka, walaupun nama kita Islam, walaupun ada kopiah, kita pakai kopiah, walaupun pakai serban, tapi kita reda dengan kezaliman, kita reda dengan penganiayaan, maka kita termasuk dalam kumpulan mereka. Jangan ingat kita belajar agama, kita dah terlepas daripada dosa. Ini kita sebut. Saya sebut ni sebab dah sampai sini dah. Dah sampai kat hidung ni. Sekejap lagi habis ni. Lepas dah habis. Dr. Mazhar. Saya menyerulah Dr. Mazhar. Dr. Mazhar pun dah nampak dah ni. Jadilah seorang yang berani. Gunakan kedudukan yang ada tu. Sebut kepada mereka yang ada kepentingan tu. Lawan. Baru kita nampak betul kita ni pejuang. Bukan hanya yang nak jaga poket. Bukan hanya yang nak jaga duit, pangkat. Nak jaga pangkat, kita ikut saja. Benda tak betul pun kita ikut saja. Dan kita menyeru kepada tuanku, Sultan. Tak kira lah Sultan mana. Tuanku duduk di atas sana. Dengan keadaan nikmat yang melimpah ruah. Berbagai perkara yang diberikan oleh Allah kepada tuanku. Maka tuanku tengoklah masalah rakyat ni. Akta ni kejam. Dan dia boleh menyebabkan rakyat hidup lebih menderita. Dia akan berkuasa penuh. Sekiranya dulu Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku Agung, sekiranya tuanku rasa rakyat tidak akan bersama dengan tuanku, yakinlah kalau tuanku bersama dengan kebenaran Allah, tuanku bersama dengan sesuatu yang boleh membantu rakyat yang baik, maka Allah akan tolong tuanku. Rakyat akan sokong, kita akan sokong. Kalau parlimen dah tidak boleh melaksanakan tugasnya untuk mewakili rakyat, parlimen dah tak boleh melaksanakan tugasnya untuk menjadi pembela rakyat, maka tuanku mempunyai kuasa. Perkara 150 Akta Darurat, gantung parlimen, menghabiskan duit rakyat, kita nampak. Tapi yang lebih penting, menghabiskan nyawa-nyawa rakyat. Setiap rakyat yang menderita kerana kesan sampingan yang ada,
setiap rakyat yang sakit, setiap rakyat yang meninggal dunia, maka tuanku akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuanku Agung akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perdana Menteri akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua akan dipersoalkan. Menteri-menteri yang ada akan dipersoalkan kerana akta yang terlalu dan kejam. Dan terlalu kejam ini. Ini lebih daripada ISA, lebih daripada ISA. Lebih daripada SOSMA, POKA, lebih. SOSMA, POKA di bawah KDN. Dan masih lagi ada penyiasatan, masih ada lagi panel. Yang ini tidak ada. Seorang pegawai cukup, seorang pegawai boleh memerintahkan untuk ditangkap seseorang itu. Ini bahasa kita lah. Ditangkap atas tuduhan jenayah kerana disyaki sakit, ada sakit yang berjangkit. Boleh ditangkap, dikuarantinkan. Kalau lawan boleh disabitkan kesalahan, denda RM100,000, penjara 7 tahun atau kedua-duanya sekali. Hanya kerana disyaki dan kemudian dia menentang. Kita bukan menentang siapa-siapa, tuan-tuan. Saya nak sebut kat sini. Kita bukan menentang kerajaan. Kita bukan menentang KKM, Kementerian Kesyaitanan Malaysia. Tetapi kita menentang kezaliman yang ada. Kalau kerajaan zalim, kena sebut zalim. Kalau pemimpin zalim, kena sebut pemimpin zalim. Kalau akta kejam, kena sebut akta kejam. Jangan jadi penakut dan pengecut. Rakyat bangkit. Bangkit. Nyatakan perasaan kita kepada MP kita masing-masing, don kita masing-masing. Siapa-siapa yang ada channel dengan Tuanku Agung, ada channel dengan Majlis Raja-Raja, bukalah. Kita nak berjumpa. Kami NGO rakyat yang kerdil ni nak berjumpa. Kami NGO kerdil ni nak menyatakan, meluahkan perasaan rakyat yang ada pada hari ini. Saya malam ni saya out. Saya sebut. Saya beritahu. Walaupun tidak disukai oleh musyrikin, orang kafirin tak suka. Sebab kalau mereka nak buat, mereka buat. Bagi ulama-ulama yang takut, yang pengecut, tuan-tuan ingat, bila kita diam jadi syaitan bisu, kita akan selamat. Kita ingat bila kita diam jadi syaitan bisu, kita akan selamat. Jawatan kita selamat, duit masuk banyak, 50,000, 100,000. Ada kuasa, kita ingat kita selamat. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang akan selamat melainkan yang Allah selamatkan. Siapa yang menzalimi, mengkhianati amanahnya rakyat tadi, maka dia akan dihukum oleh Allah di dunia dan di akhirat. Di dunia pun dihukum, di akhirat pun dihukum. Jangan kita ingat kita boleh lepas. Tak apalah, kita ikut jumhur ulama. Jumhur kata begini, begini. Jumhur kata begini. Jumhur rujuk pada siapa? Jumhur rujuk kepada Zionis. Jumhur rujuk kepada WHO. Rujuk pada WHO. Itu jumhur. Kita nak ikut jumhur. Tak teringatkah kita ayat Allah mengatakan siapa yang mengikut kebanyakan, majoriti daripada manusia ni, maka akan sesat daripada jalan Allah? Tak pernah dengar ayat tu ke? Tuan-tuan puan-puan mata Allah, saya ingin menyatakan sedikit perkara secara umum. Di sini, apa yang berlaku sekarang adalah merupakan perancangan jahat al-Yahud wan Nasara Zionis dalam rangka mereka nak menguasai dunia, dalam rangka mereka nak menguasai umat Islam. Sebab tu saya sebut daripada awal-awal lagi, kita wajib ada hari ini mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. La ilaha illallah. Wajib kita mentauhidkan Allah. Apa maksud mentauhidkan Allah? Yang pertama, tuan-tuan, kita kena iktiraf dalam hati kita. Kita kena yakin dalam hati kita bahawa sesungguhnya Tuhan yang berhak untuk kita agungkan, untuk kita rukuk sujud padanya, ibadah padanya, ialah Tuhan
zat yang bernama Allah. Kita mentauhidkan perbuatannya. Kita mentauhidkan sifat dan namanya. Kita mentauhidkan zatnya. Wajib pada hari ini kita meletakkan Allah dalam hati kita, dalam pemikiran yang paling tinggi sekali. Paling tinggi sekali. Jangan ada sedikit pun ketakutan kepada makhluk. Jangan ada sedikit pun ketakutan kepada makhluk. Jangan kita rasa, aku nak diamlah. Kenapa aku nak diam? Kalau tidak nanti jawatan aku kena rampas, gaji aku kena rampas. Oh, aku nak diamlah sebab nanti aku dipulaukan. Aku nak diamlah sebab aku nanti akan dijadikan orang-orang yang susah. Kita ingat bila kita bersama dengan syaitan, kita bersama dengan Dajjal, kita senang. Kita ingat kita dapat dunia tu. Kita dapat dunia, kita ingat kita dapat dunia. Bila bersama dengan Dajjal, kita ingat kita dapat dunia. Dunia pun tak dapat, tuan-tuan. Akhirat jauh. Redha Allah jauh. Dunia pun tak dapat. Kita makan tu, dia tak akan dapat kepuasan makan. Kenikmatan makan. Mewah, nampak mewah. Hati sakit. Hati akan sakit. Hati akan jadi kosong. Tidak ada kebahagiaan. Tidak ada kebahagiaan orang yang memilih musuh Allah. Orang yang memilih syaitan, orang yang memilih Dajjal, tidak akan ada kebahagiaan padanya. Ini bukan saya cakap ni Nabi sebut. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pilih Allah. Pilih Allah bersama-sama dengan Allah. Rakyat dah muak dah dengan perkara yang berlaku. Banyaklah kalau nak cerita masalah negara kita ni, banyak masalah negara kita ni. Tapi nombor satu, kita kena dengan Allah, kita kena letak Allah di atas. Dalam hati kita, letak Allah di atas. Allah lah segala-galanya. Allah nak uji kita. Apa ujian Allah? Allah datangkan pengkhianat-pengkhianat yang durjana di dalam Malaysia ni. Allah nak uji kita. Allah uji kita. Sedar tak Allah tengah uji kita ni, wahai menteri? Sedar tak Allah sedang uji kita ni? Pengkhianat-pengkhianat tu sedang diuji. Sedang menguji kita ni. Allah menguji kita ni. Menteri, kita pegang jawatan, kita pegang kekuasaan, tapi kita masih bersama dengan mereka. Rakyat menderita. Tak ada ke rakyat yang mati? Tak ada ke rakyat yang sakit? Tak ada ke rakyat yang terkena kesan-kesan sampingan? Tak ada ke? Banyak, ramai. Kami dapat aduan banyak aduan rakyat ni. PPIM pun dapat, GPMC pun dapat, PATV pun dapat, Impact pun dapat aduan. Ada lagi Mafi, banyak ni aduan. Aduan kesan sampingan, aduan kesakitan dan kematian. Saya memberi amaran kepada mereka yang ada kuasa. Ingat, Allah akan tanya setiap satu perkara yang ada di negara kita ni. Jangan ingat kita ada kopiah, kita ada serban, kita boleh sebut Islam, kita boleh sebut Al-Quran. Kita ingat Allah takkan tanya. Allah akan tanya setiap satu masalah yang ada di negara ni. Kita ada kuasa, kita senyap, kita diam, tak nak berfikir, ikut sahaja. Kerana nak menjaga kepentingan diri kita atau kepentingan parti kita, kepentingan kelompok kita, atas kata nak jaga kuasa kita. Kita kena jaga kuasa kita. Jangan sampai kuasa kita ni jatuh. Inilah peluang terbaik, tuan-tuan. Kita diheret, diikat oleh syaitan tanpa sedar. Kita diheret, diikat oleh syaitan tanpa. Cucuk hidung ni. Kalau dulu ada juga cakap, ini tak kena. Sekarang tak cakap. Buat cara berdepan. Yang batil tetap batil. Yang hak tetap hak. Jangan kita campurkan hak dan batil. Di mana saksiah kita? Di mana kredibiliti kita? Di mana iman kita, takwa kita? Hanya kerana nak menjaga siasah,
nak menjaga siasah politik kita, kepentingan parti kita, kita sanggup kan, membiarkan rakyat. Bismillah. Tuan-tuan rahmat Allah, saya akan sambung nanti. Besok malam kalau Allah izin, ataupun lusa malam kalau Allah izin, saya akan sambung. Saya akan cerita sikit pasal politik ni. Saya cerita pasal politik. Bukan saya nak masuk politik tuan. Tak ada niat saya nak masuk politik. Tak ingin saya masuk politik. Bertanding, tak ingin saya bertanding. Saya tak nak kuasa pun. Tak nak saya tak mahu. Benda tu balak. Kuasa tanpa iman dan takwa balak kepada kita. Ingat. Kita ingat menteri jadi menteri ni. Kita ingat jadi menteri ni kebaikan. Boleh bawa rakyat. Tak. Bila kita tidak melaksanakan hak-hak rakyat, jawatan kita tu balak kepada kita. Bencana, istidraj kepada kita. Kita ingat istidraj. Kita ingat okey dah istidraj. Balak tu. Dan saya menegur bukan saja menteri, saya juga menegur majlis raja-raja. Saya menegur penasihat kepada majlis raja-raja. Saya ni lemah, patik lemah. Kita semua lemah. Kita mohon, tuanku, kita mohon penasihat-penasihat raja. Tolonglah tengok semula benda ni. Tolonglah tengok semula. Tengok. Kan? Tengok kita punya apa? Kita punya iman kita. Tak guna kita johan bola sepak. Johan bola sepak. Dunia pun tak guna lah. Kalau rakyat menderita. Tak guna. Kita berbangga dengan bola sepak. Berbangga dengan kita kata usaha kita bersama rakyat. Tapi rakyat menderita. Rakyat menderita. Kita biarkan. Tutup mata kita. Tutup mata kita. Tutup mulut kita. Ini saya menyeru kepada pemimpin-pemimpin kita. Tak kira siapa pun pemimpin ni. Buatlah yang terbaik. Duduk bersama rakyat. Kita nak jumpa pun tak boleh jumpa. Sampai sekarang nak jumpa. Pimpinan yang dikatakan ulama' nak jumpa tak boleh jumpa. Banyak kali nak jumpa tak boleh jumpa. Orang keliling kata, ini geng anti-vaksin. Sekarang ni bukan masalah anti-vaksin dah. Ini bukan masalah anti-vaksin. Ini masalah rakyat. Masalah kezaliman. Ni bukan vaksin tak vaksin dah. Kita tak cerita vaksin dah. Ini semua geng anti-vaksin. Tak, ni bukan anti-vaksin. Ini masalah hak rakyat ni. Dia boleh syak tangkap. Tak lama lagi tengoklah. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, saya mohon supaya kita semua jaga adab kita, akhlak kita, jangan tulis yang bukan-bukan. Saya tegur bukan sebab mereka jahat. Saya tegur sebab saya sayang pada mereka. Bukan kita benci kat mereka, tak. Kita sayang. Kenapa sayang? Kerana Allah perintah kita sayang pada mereka. Kita tegur supaya kita bimbang. Takut-takut besok Allah murka kat mereka, masuk dalam Jahannam. Itu kita bimbang. Kita bimbang. Masuk dalam neraka Jahannam. Ingat macam kita nak ambil kuasa dia ke? Saya tak ingin, tuan-tuan. Saya tak ingin berkuasa tu. Tak teringin pun. Tak langsung teringin. Malahan saya rasa macam beban dan balak bencana. Saya bukan nak ambil kuasa menteri ke tak. Bukan nak bertanding. Saya tak ada niat nak bertanding. Ada NGO nak bertanding. Ada. Pimpinan NGO nak bertanding. Ada. Ada yang niatnya ikhlas. Ada. Ada yang niatnya penting diri NGO. Ada juga. Saya sebut ni ikhlas, tuan. Daripada hati saya cakap itu je. Saya cakap terus. Sebab tak ada orang nak cakap dah. Saya bukan cakap atas dasar NGO, tuan-tuan. Saya bukan cakap atas dasar ni. Itu hanyalah suatu amanah-amanah, kita kata persatuan. Bukan. Saya cakap kerana saya seorang yang beriman kepada Allah. Tuan-tuan, sokonglah orang yang benar-benar ikhlas ni. Banyak ikhlas ni. Wahai menteri, tak kiralah yang namanya menteri agama ataupun yang namanya menteri apa pun, yang ada hati, yang ada iman, yang ada takwa. Tengok semula masalah rakyat. Jangan tutup mata, tutup telinga menjadi syaitan bisu hanya kerana nak menjaga kepentingan posisi masing-masing.
bertaubatlah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ittaqillah. Saya hanya seorang saudara yang bercakap dalam kedudukan yang paling rendah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya hanya menyampaikan apa yang rakyat mahu saya sampaikan. Jadi tuan-tuan jangan bimbang. Kami tak ada niat nak jadi menteri, tak ada niat nak jadi kuasa, tak ada niat. Jadi saya minta tuan-tuan sampaikan, panjang-panjangkan. Kerana akta ini adalah merupakan akta yang amat berbahaya. Amat berbahaya. Kenapa berbahaya? Kerana dia boleh meletakkan seseorang itu pada satu posisi yang menyebabkan berlakunya korupsi. Berlakunya korupsi yang banyak. Hebat korupsinya. DG punya power tu absolute power. Dan seseorang yang ada kuasa absolute, tak kira lah baik mana pun dia, pasti akan berlaku penyelewengan. Pasti akan berlaku penyelewengan. Kenapa? Kerana manusia ada nafsu. Manusia ada kejahatan dalam diri dia. Bila dia ada kuasa yang penuh, dia akan rasa macam Tuhan. Maka dia akan berlaku zalim kepada orang lain. Sebelum perkara itu berlaku, kita kena buat sesuatu. Kita kena buat sesuatu. Ini untuk kepentingan negara kita, untuk kepentingan rakyat kita, untuk kepentingan Sultan Majlis Raja-Raja, untuk kepentingan semua orang, untuk kepentingan semua bangsa, semua agama, semua. Bukan untuk orang Islam, bukan untuk anti-vaksin, bukan. Ini tak ada kaitan lah anti-vaksin, tak ada vaksin, tak ada kaitan lah. Ini adalah hak rakyat untuk berada dalam satu keadaan yang tidak dalam ketakutan. Takut. Tuan-tuan, pembuli diberi kuasa. Dulu dekat sekolah, dekat asrama, dia boleh pukul orang, dia boleh buat apa-apa kat asrama. Ini sekarang dia pegang kuasa, dia membuli rakyat. Dia menakut-nakutkan rakyat dengan angka-angka yang dicipta, statistik perangkaan yang dicipta. Dia menakut-nakutkan rakyat. Tuan-tuan hormati Allah, sampaikan, panjangkan. Nanti saya akan upload apa namanya ni, benda ni. Tuan-tuan boleh tengok, boleh download lah. InsyaAllah tuan-tuan lah. Saya minta tuan-tuan doa lah. Doa supaya Allah Taala membuka pintu hati raja-raja kita. Ya Allah, bukalah pintu hati raja-raja kita. Mereka hidup dalam keadaan senang. Mereka hidup dalam keadaan mewah. Mereka hidup dalam keadaan penuh dengan kesempurnaan. Ya Allah, bukakanlah hati mereka supaya mereka melihat masalah rakyat, penderitaan rakyat, kesedihan rakyat. Ya Allah, bukalah hati mereka supaya bersama rakyat. Ya Allah, jadikanlah sultan-sultan yang ada, putera-putera mahkota yang ada. Jadikanlah ya Allah yang di-Pertuan Agong dan keluarga mereka supaya bersama-sama dengan rakyat. Tidak lagi duduk di sebalik istana-istana yang besar, indah, tanpa memerhatikan rakyat. Ya Allah, jadikanlah mereka pemimpin yang benar. Pemimpin yang boleh membina kekuatan umat sesuai dengan kedudukan mereka sebagai penjaga agama yang ada di negara Malaysia. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami rakyat untuk bersatu. Berilah kekuatan kepada kami rakyat untuk bersama-sama dengan raja-raja yang adil, dengan raja-raja yang sanggup bersama rakyat, dengan raja-raja yang sanggup menjatuhkan kezaliman-kezaliman yang ada. Ya Allah, jadikanlah raja-raja kami raja yang beriman dan bertakwa. Jadikanlah raja-raja kami raja-raja yang mempunyai sifat ihsan terhadap rakyat. Janganlah ya Allah engkau butakan mata-mata mereka. Janganlah ya Allah engkau pekakkan telinga mereka daripada aduan-aduan rakyat. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Engkaulah yang maha mulia, maha agung ya Allah. Sesungguhnya engkau bukalah hati-hati raja-raja kami. Bukalah hati sultan-sultan kami, tengku-tengku mahkota kami, supaya tidak hanya melihat dunia,
perniagaan, bisnes, tidak hanya melihat projek dan keuangan, tetapi bersama rakyat, membantu rakyat. Kerana mereka telah diberikan oleh Engkau, ya Allah, kedudukan yang istimewa, yang boleh menyatukan rakyat yang ada. Ya Allah, jadikanlah mereka bersama kami. Ya Allah, bukalah pintu hati menteri-menteri kami, terutamanya tuan-tuan guru kami yang ada dan memegang jawatan menteri dan berpengaruh dalam kedudukan menteri. Bukalah hati mereka, mata mereka, telinga mereka daripada siasah-siasah Zionis yang menguasai perancangan mereka. Ya Allah, rendahkanlah hati-hati mereka dan pemikiran mereka. Tawaduk kepadamu, ya Allah. Bukan hanya pandai bercakap, tetapi pandai bersama-sama bertakwa, membantu rakyat dengan sebenar. Kembali semula kepada prinsip yang asal. Kembali semula kepada perjuangan yang asal untuk menegakkan iman dan Islam. Dan jauhkanlah, ya Allah, sifat sombong, ego, takbur yang ada pada mereka. Sekiranya mereka berkekalan dengan takbur, jatuhkan mereka, ya Allah, dalam masa yang segera. Supaya semua menteri-menteri, semua pemimpin yang takbur, yang sombong, semua menteri-menteri yang mengkhianati rakyat akan jatuh dan mendapat kehinaan sesuai dengan pilihan mereka. Dan kau bangkitkanlah, ya Allah, pemimpin-pemimpin yang ikhlas, yang beriman, yang bertakwa, yang ihsan, ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum. Ramai rakyat dalam hati, ya Allah, menderita. Ramai rakyat dalam keadaan kesusahan. Ya Allah, rakyat dalam keadaan kurang ilmu, tak ada ilmu. Rakyat dalam keadaan kurang ibadah, tak ada ibadah. Ya Allah, rakyat dalam keadaan berpecah-pecah. Bantulah umat ini, ya Allah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabr. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sam wal maghrib. Tuan-tuan, kita doakan baik untuk mereka. Kita doakan kebaikan, supaya mudah-mudahan ada barakah dalam doa kita. Mungkin kita sakit hati, mungkin kita rasa mereka ni menganiaya. Mereka pun manusia macam kita, tuan-tuan. Kita minta Allah ampunkan dosa mereka. Kita minta Allah berikan hidayah pada mereka. Tak kira lah yang namanya KJ, yang namanya DG. Tak kira lah. Minta Allah bagi petunjuk pada mereka, hidayah pada mereka. Supaya mereka sedar bahawa tangan-tangan yang memegang mereka pada hari ini ialah tangan-tangan syaitan, tangan-tangan dajjal, tangan-tangan iblis. Supaya mereka sedar, mereka sedang dikurung, dikongkong, dipenjarakan oleh perancangan-perancangan jahat Zionis yang di belakangnya iblis dan syaitan. Berikanlah kesedaran pada mereka, ya Allah. Hari ini dia tengok bola sahaja. Jadikanlah lepas ini dia melihat umat pula, ya Allah. Ini semua kita kena minta pada Allah, tuan-tuan. So pada malam-malam hari cuba doa. Jangan hanya doa diri kita saja, keluarga kita. Doa juga untuk rakyat. Doa juga untuk pemimpin kita. Tapi jangan minta kuasa Allah kekalkan kuasa dia, luaskan kuasanya, luaskan jajahan dia. Bukan. Kita doa supaya dia beri hidayah pada dia, beri kebaikan pada dia, supaya mereka bersama dengan Islam, iman, takwa, ihsan. Bukan bersama dengan syaitan yang sekarang mengelilingi mereka. Penasihat-penasihat yang lemah, penasihat-penasihat yang penakut. Minta pada Allah, kerana Allah yang Maha berkuasa. Ya Allah, la ilaha illa anta, antallah al-wahid, al-ahad, as-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghis. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghis. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghis.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فاسق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبولها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika nastaghits. La ilaha illa anta, Allah, al-wahid, al-ahad, as-samad, alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا، اللهم اجعلنا من المتقين حقا، اللهم اجعلنا من المحسنين حقا، اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من الواسلين، اللهم اجعلنا من العارفين، اللهم اجعلنا من المحبين، اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اجعلنا من المهديين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات والتواصوا بالحق والتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.